Buletin 1.30 bersama saya Hafizi Rosli, tajuk utama tengah hari ini. Peperiksaan SPM 2019 akan diawalkan. Ketegangan di semenanjung Gaza kian memuncak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mulai tahun depan, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memperkenalkan sistem jadual yang lebih anjal bagi Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata langkah berkenaan diambil sebagai persediaan menghadapi beberapa kemungkinan termasuk musim banjir. Ujarnya, peperiksaan akan dijalankan dalam dua peringkat dengan mengelaskan subjek elektif dan subjek teras. Subjek yang bakal terlibat dengan jadual baru adalah semua subjek elektif dan bukan teras yang akan dianjakkan ke bulan September dan Oktober. Ia termasuk bahasa Arab, bahasa Punjabi, bahasa Kadazan, bahasa Iban, kesusasteraan, tasawur Islam serta mata pelajaran vocational. Maksudnya pada tahun hadapan subjek-subjek yang agak ringan akan dibawa ke depan untuk periksa dahulu. Kemudian supaya yang subjek lain dia berada dekat tempatnya. Dan supaya yang subjek ringan ni tidak menghadapi macam banjir dan sebagainya. Plan berawal berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelum ni. Menurut Dr. Mazli, perkara ini telah dibincangkan bersama lembaga peperiksaan yang turut mencadangkan subjek berkenaan diawalkan. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memaklumkan pihak kementerian telah melakukan persediaan rapi dan bersiap siaga untuk memindahkan calon-calon SPM ke pusat peperiksaan lain sekiranya berlaku banjir. Tegasnya, kementerian akan mematuhi segala prosedur operasi standard SOP dan beberapa lokasi juga telah dikenal pasti untuk dijadikan pusat peperiksaan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Presin 16 Putrajaya pagi tadi. Dijadualkan seramai 421,706 calon menduduki peperiksaan SPM tahun ini. Di Terengganu, seramai 19,624 calon menduduki SPM di 172 pusat peperiksaan. Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuli Mokhtar turut meluangkan masa bertemu calon di SMK Tengku Lela Segara di Marang. Beliau turut mengingatkan calon yang tinggal di kawasan berisiko banjir untuk menghubungi pihak berkuasa sekiranya mengalami kesulitan. Sementara itu, di Melaka, 13,821 calon SPM menduduki peperiksaan di 108 pusat. Ketua Menteri Melaka Adli Zahari tidak ketinggalan melakukan tinjauan di SMK Bukit Baru pagi tadi sebagai memberi kata-kata semangat kepada 304 calon di sekolah terbabit. Di Sarawak pula, seramai 36,106 calon menduduki SPM di 275 pusat peperiksaan. Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Lintang Kuching mendapati kebanyakan pelajar kelihatan positif dan melakukan ulang kaji di saat akhir. Dalam pada itu, di Johor, 130 orang kurang upaya OKU antara 52,377 calon SPM. Hasil tinjauan di Maktab Sultan Abu Bakar Johor Bahru menemui 3 calon istimewa ini di mana masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri. Saya kelainan upaya dari segi penglihatan, yang mana penglihatan saya memang total blind, memang tak nampak langsung. Dan saya akan menjawab soalan melalui tulisan braille lah, tulisan yang timbul. So saya akan baca menggunakan deria jari saya lah. Mungkin dalam perikan khas, mungkinlah saya cemerlang dari segi koko je. Okey, dari segi koko, lama itu percubaan dapat berapa? Saya percubaan dapat 3A lah. Rasa takut berdebar semua dia. Tapi cikgu kata sebelum masuk dewan tu, masuk kaki tangan, nak selangkah tu baca bismillah semua, selawat semua. Cita saya dulu nak jadi doktor. Tapi selepas saya tahu saya rabun, tertukar jadi cikgu. Perasaan mula-mula tu ada rasa berdebar sebab yelah ni peperiksaan yang besar, macam kita pun tak sebelum ni tak jangka soalan apa keluar.
Sidang Dewan Rakyat. Antara isu yang mendapat perhatian pada sesi pagi tadi, langkah mengatasi kekurangan guru bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah dan rendah. Kajian semula 3 jawatankuasa melibatkan Akta SOSMA, POKA dan POTA selain pendirian kerajaan terhadap pemalsuan hukuman mati kepada tertuduh terlibat jenayah kejam serta rang undang-undang penubuhan Suruhanjaya bebas aduan dan salah laku polis IPCMC. Laporan lanjut bersama Salina Zakaria langsung dari Parlimen. Silakan Salina. Baiklah, terima kasih Hafizi. Ada beberapa soalan sebenarnya yang menjadi perhatian di Sidang Dewan Rakyat sewaktu pertanyaan waktu Menteri pagi tadi. Dan antaranya pastinya berkaitan dengan penambahan guru bahasa Inggeris di peringkat sekolah menengah dan juga di peringkat sekolah rendah. Dan bagi menambah bilangan guru di kedua-dua peringkat sekolah menengah dan juga di peringkat sekolah rendah itu, Kementerian Pendidikan sebenarnya telah melaksanakan beberapa langkah jangka masa pendek dan juga langkah jangka masa panjang bagi pengisian guru bertaraf DG 41 dan perkara itu ujar Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik bahawa antara langkah yang dilakukan ialah dengan mengadakan program latihan perguruan dan pengambilan guru bahasa Inggeris di peringkat pasca siswazah. Sejauh manakah usaha yang telah diambil oleh kementerian untuk mengatasi masalah kekurangan guru bahasa Inggeris di sekolah rendah dan sekolah menengah? Ini kerana masih terdapat ramai yang memegang ijazah dalam bidang bahasa Inggeris tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Sebagai langkah berterusan, KPM juga turut melaksanakan penempatan semula guru sekiranya option guru tersebut terdapat di dalam sistem. Untuk makluman ahli yang berhormat, pengisian guru terlatih dalam kalangan graduan yang memenuhi syarat dan temuduga suruhan perkhidmatan pelajaran SPP akan dibuat secara berperingkat-peringkat dari semasa ke semasa. Sebagai langkah segera, KPM telah memohon kepada SPP melaksanakan temuduga khas bagi pelantikan pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41 di dalam kalangan graduan pendidikan UA option bahasa Inggeris bagi mengisi kekosongan jawatan yang kritikal di sekolah menengah. Selain daripada itu, graduan lepasan IPG option bahasa Inggeris juga tagging sekolah rendah telah ditemuduga oleh SPP pada bulan Oktober 2018 bagi penempatan pada awal sesi persekolahan tahun 2019 yang bakal menjelang ini. Berdasarkan data kekosongan perjawatan 2 Oktober 2018, sejumlah 2,615 kekosongan jawatan guru bahasa Inggeris peringkat sekolah rendah dan menengah telah dikenal pasti. Ia melibatkan 1,557 kekurangan guru di peringkat sekolah rendah dan 1,058 di peringkat sekolah menengah. Justru urusan temuduga melibatkan 168 graduan Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM, tajaan KPM dan 163 graduan pendidikan awam juga telah dipanggil pihak sekolah berasrama penuh SBP. Sebagai langkah pendedahan awal, satu program praktikal di sekolah juga bakal diperkenalkan kepada penuntut tahun 3 dan 4 universiti awam yang mengikuti bidang bahasa Inggeris. Bagi yang berminat menjadi guru, KPM juga meminta mereka memohon menerusi portal Job Malaysia. Dan selepas pelbagai laporan media mengenainya, kajian semula oleh Jawatankuasa Khas dan juga teknikal terhadap penambahbaikan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah Khas 2012 ataupun SOSMA selain Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA dan Akta Pencegahan Keganasan 2015 POTA ketika ini berada di peringkat akhir. Dan perkara itu menurut Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beberapa pertemuan bersama pemegang taruh sebenarnya telah pun diadakan bagi memastikan perkara ini mampu diselesaikan selewat-lewatnya ataupun sebelum Parlimen akan datang. Kita telah pun memerlukan jawatankuasa teknikal dan sebuah jawatankuasa yang saya fikir penting untuk meneliti semua cadangan-cadangan telah pun dikemukakan oleh pelbagai pihak dalam siri pertemuan dan juga perbincangan dengan stakeholders ataupun pemegang taruh. Sekarang ini sudah sampai ke peringkat akhir. Kita telah pun menyediakan draft dan kita kemukakan pada pihak Jabatan Peguam Negara dan saya kira bila selesai dikemukakan pada kita akan bawa pada Jemaah Menteri dan selesai di peringkat Jemaah Menteri ataupun Kabinet akan dibawa ke Parlimen. Memang hasrat saya selaku Menteri yang bertanggungjawab untuk menyegerakan proses itu. Kalau boleh dibawa dalam sesi parlimen ini, kita bawa di sesi parlimen ini.
Kalau tidak pun paling lewat saya fikir sesi parlimen selepas bulan 3 kalau tidak silap saya, insya-Allah. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Petaling Jaya, Maria Chin Abdullah. Tambahnya, jumlah individu yang ditahan di bawah akta-akta berkenaan tidak terlalu ramai. Ketika ini bilangan tertinggi adalah di bawah SUSMA, iaitu lebih 2,000, poka 475 orang dan pota 9 orang. Bahan yang kedua. Dan ini pula berkaitan dengan rang Undang-Undang RUU Penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan juga Salah Laku Polis ataupun IPCMC yang akan dibentangkan pada sesi Parlimen yang akan datang ini, di mana IPCMC dikatakan tidak akan menyekat hak anggota polis dalam perlembagaan, dan penjelasan itu diberikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkaitan hal ehwal perundangan, iaitu Datuk Liew Wee Kiong, bahawa langkah seperti mana artikel 140 Perlembagaan Persekutuan dan hanya akan bertindak sebagai badan pemantau bebas untuk menerima aduan dan juga menjalankan siasatan terhadap anggota polis dan juga salah laku yang dilakukan oleh mereka. Dalam satu sidang akhbar bulan lalu, IGP telah mengatakan bahawa dia tidak tolak IPCMC tetapi harap hak polis dikekalkan. Mohon penjelasan apakah yang dimaksudkan dan apakah impaknya kepada bentuk dan struktur IPCMC yang bakal ditubuhkan. Terima kasih. Pandangan daripada pihak IGP saya rasa adalah terkandung kepada isu hak polis dalam perlembagaan. Sekiranya saya tidak salah daripada soalan yang telah pun dibuat oleh Yang Berhormat Petaling Jaya. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, artikel 140 ke Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa Police Force Commission yang dianggotai oleh Menteri Dalam Negeri akan bertanggungjawab atas perhatikan promosi dan juga semua isu-isu mengenai tata tertib pegawai polis berkenaan. Di situlah di mana hak-hak polis terjamin di bawah perlembagaan. Saya rasa itulah soalan yang telah pun dibawa oleh pihak IGP. Dan seperti Tuan Yang di-Pertua sedia maklum bahawa IPCMC ini dia mengendali mengenai isu-isu ataupun aduan terhadap seorang pegawai polis dan di mana tata tertib boleh diambil terhadap pegawai polis tersebut. IPCMC menggantikan Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC bagi mempertingkatkan integriti dan keupayaan polis di Raja Malaysia PDRM. Dan sebelum berhenti rehat, sebenarnya tadi ahli-ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat terdapat sedikit kekecohan berkaitan dengan belanjawan 2019. Namun perkara itu nampaknya yang walaupun sedikit gamat berjaya ditenteramkan oleh Timbalan Speaker hari ini. Dan sekian saja laporan daripada Dewan Rakyat hari ini. Saya bertugas bersama Siti Syafiqah dan Manhuri. Dengan itu sekian, Assalamualaikum. Kita kembali ke Seri Pentas. Baik, terima kasih Salina dengan laporan itu. Kita ke perkembangan seterusnya. Mahkamah Kajang membenarkan lanjutan reman selama 7 hari terhadap suspek utama kes dera bunuh bayi berusia 11 bulan, Nur Muazzara Ulfah Muhammad Zainal. Perintah lanjutan reman itu dibenarkan bermula hari ini sehingga Isnin depan. Pendaftar Mahkamah Kajang Sharifah Fazilah Zulkifli membenarkan permohonan itu selepas tempoh reman 5 hari tamat hari ini. Siasatan kes diklasifikasi semula mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Sebelum ini, suspek direman bagi membantu siasatan kes yang dijalankan mengikut Seksyen 31-1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. Nur Muazzara 11 bulan meninggal dunia pada Jumaat lalu selepas 2 hari menerima rawatan di Hospital Serdang. Laporan bedah siasat mendapati kesan objek tumpul di kepala dan mangsa disahkan meninggal dunia akibat keretakan pada tempurung kepala selain terdapat kesan koyakan pada kemaluan dan dubur mangsa. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-33 dan Sidang Kemuncak berkaitan petang ini. Bertemakan daya tahan dan inovasi ASEAN, Sidang Kemuncak kali ini akan dipengerusikan Singapura selaku tuan rumah.
Ketibaan Perdana Menteri bersama isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali turut diiringi Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darrell Laikin. Sidang kemuncak berkenaan merangkumi visi untuk ASEAN bersatu bagi berdepan suasana tidak pasti dalam lanskap strategi dan ekonomi global selain menjadi pentas untuk pemimpin negara anggota bertukar pandangan mengenai masa depan ASEAN. Selain itu, perkara yang pasti akan disentuh ialah isu keselamatan serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri bersama pemimpin ASEAN lain juga akan menghadiri sidang kemuncak ASEAN Campur 3, sidang kemuncak Asia Timur serta sidang kemuncak ASEAN Campur 1 dengan Australia, China, India, Jepun, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Syarikat. Beliau juga dijadual menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN 2018 ABIS yang akan berlangsung di Marina Bay Sands. Fokus utama intipati ucapan berkisar kepada penilaian semula dan mengenal pasti isu bagi menangani dan mempromosi kerjasama serta integrasi. Tun Dr. Mahathir juga dijadual akan menghadiri sidang kemuncak kerjasama ekonomi komprehensif RCEP kedua sebelum mengeluarkan kenyataan bersama berhubung rundingan RCEP selain mengambil perhatian laporan peringkat menteri. Di luar sidang kemuncak, Perdana Menteri juga akan mengadakan beberapa perbincangan dua hala dengan rakan sejawatan daripada negara anggota ASEAN dan negara rakan dialog. Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dianugerahkan ijazah Doktor Undang-Undang Kehormat dan Anugerah Kehormat Perkhidmatan Alumni oleh Universiti Kebangsaan Singapura NUS. Tun Dr. Mahathir menerima anugerah itu sebagai pengiktirafan kepimpinannya yang cemerlang serta sumbangan beliau kepada hubungan dua hala Singapura-Malaysia. Anugerah disampaikan oleh Presiden Singapura yang juga Chancellor NUS Halimah Yaakob di kampus NUS Kent Ridge. Manakala Tun Dr. Siti Hasmah pula menerima anugerah itu sebagai modal perintis dan inspirasi untuk doktor wanita di Malaysia serta pengiktirafan perkhidmatannya dalam bidang kesihatan awam. Sometimes research would be duplicated. But in the case of Malaysia and Singapore, again we have shown the example how two institutions can work together and in research in order to develop something that would help society as a whole and the sick people in particular. This is something that should be given support by both governments, the Malaysian government and I'm quite sure the Singapore government also. Pemilihan semula PKR bagi cabang Julau di Sarawak tidak akan diadakan. Keputusan berkenaan dibuat selepas Jawatankuasa Pemilihan Pusat JPP PKR mendapati analisa hasil kiraan undi membuktikan semua data adalah selamat dan berjaya dimuat naik ke dalam sistem. Pengerusinya Datuk Rashid Din dalam satu kenyataan berkata, walaupun terdapat aplikasi e-undi pada 6 unit tablet telah disapu bersih oleh Perisian Prey Anti-Theft, perincian undi yang direkodkan dan analisa teknikal menunjukkan tiada undi tercicir. Berikutan itu, keputusan pengundian yang dijalankan bagi cabang berkenaan boleh diterima pakai sebagai keputusan pemilihan. Bagi pemilihan semula cabang Tawau dan Pensiagaan di Sabah yang turut berdepan masalah teknikal sebelum ini, JPP PKR turut merumuskan data pengundian boleh diterima pakai. Oleh itu, semua keputusan pemilihan di cabang berkenaan akan dimuat naik dalam portal rasmi pemilihan parti dalam masa terdekat. Harga saham syarikat pelaburan terkenal dunia Goldman Sachs jatuh 7.5%, prestasi paling buruk sejak November 2011. Kejatuhan itu dilaporkan berkaitan dengan skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Menteri Kewangan Lim Guan Eng sebelum ini meminta Goldman Sachs membayar semula yuran 2.44 bilion ringgit kepada Malaysia. Beliau dilaporkan berkata yang Malaysia bergantung kepada pengakuan tidak langsung Goldman Sachs dan Undang-Undang Amerika Syarikat terhadap kleptokrasi untuk memenangi kes bagi bayaran balik berkenaan. Goldman Sachs menerima kira-kira 600 juta dolar Amerika hasil perjanjian menaja jamin bond 1MDB bernilai 27 bilion ringgit dengan merasuah pegawai kerajaan.
Tegas Guan Eng, skandal 1MDB antara penyebab utama lonjakan hutang negara dan memetik laporan berita terbaru mengenai kekecewaan Ketua Eksekutif Goldman Sachs, David Solomon berhubung bekas pekerjanya, Tim Lesner dan Roger Ng yang melanggar undang-undang dalam perjanjian dengan 1MDB.